Okay, good morning everyone. So hari ni kita ya eh. Okay, so hari ni kita just revise balik. Okay, kita patah balik chapter form 1. Okay, sebab most of you ada problem lah dengan algebra expression, right? Okay, so hari ni kita revise semula untuk algebra expression chapter 5 form 1. Hari ni saya akan ajar slow-slow So make sure kamu dapat fahamkan lah what is an algebra expression. Okay, so first kali dalam algebra expression, sebelum kita start, okay, just read this. Okay, let's work together, do our best to learn as much as we can, and respect and support each other through all the challenges. So let's do this. Okay, so jangan memilih untuk tidak faham lah. Okay, so apa-apa pun memang kena cuba juga. Okay, susah macam mana pun kena cuba. Okay, so let's start with the very basic things about algebra, which is variables. Okay, so variables ni is a quantity whose value is unknown and not fixed, which can represent any value. Okay, so basically dalam algebra yang paling penting adalah kita tahu apa itu variable. So variable ni the quantity yang kita tidak tahu, okay, yang tidak diketahui dan tidak tetap lah, not fixed. Okay, so unknown lah, boleh dikatakan. Biasanya kita represent any value yang kita tak tahu. Okay, so dalam variables kita gunakan letter, okay, untuk represent variables. So kalau sebelum ni kamu just nyatakan nilai 1, 2, 3, okay, itu adalah value. Okay, value yang fix, okay, yang kita tahu. Okay, tapi contoh kalau macam kita ada satu bag, okay, dalam tu ada beberapa kotak, okay, so berapa banyak kotak yang ada dalam bag itu yang kita tak tahu. Okay, jadi kita wakilkan dia sebagai variable, sebagai unknown. Okay, so untuk tulis, cara penulisan dia adalah kita menggunakan letter, okay, huruf. Contoh A, X, Y, Z. Itulah cara kita nak menulis, okay, untuk wakilkan unknown itu. Okay, so a variable has a fixed value if the represented quantity is fixed. Okay, so variable tu dia akan fix lah kalau quantity tu fix. Okay, variable has varied value if the represented quantity changes over time. So kalau nilai itu berubah, okay, contoh macam suhu bilik. Okay, dia tidak tetap. Sekarang ni berapa suhu bilik kita tak tahu. Jadi kita boleh wakilkan dia sebagai variable. Okay, tapi dia jadi varied value lah. Okay, yang tidak tetap. Okay, sebab dia mungkin berubah ikut masa. Okay, so for example, okay, ni situasi So the travelling time taken by Sophia from her house to the school every day. So kita tak tahu berapa lama masa dia ambil untuk dari rumah dia sampai ke sekolah. Okay, setiap hari. Jadi kita wakilkan time itu sebagai T. Okay, so time itu sebagai T. So T represent the travelling time taken by Sophia from her house to the school every day. So yang ni ada varied value atau fixed value. Okay, so T has a varied value because the travelling time of Sophia changes every day. So setiap hari mungkin tak sama. Mungkin dia ambil 30 minit. Mungkin dia ambil 35 minit. Okay, ataupun mungkin dia ambil 20 minit. Okay, so jadi kita bila kita tak tahu suatu value tu, kita wakilkan dia sebagai unknown. Okay, sebagai variables. Okay, so variable dia ada dua jenis lah. Satu fixed, satu lagi varies. Okay, varied value. Okay, so untuk case ini dia adalah varied value sebab travelling time dia berubah mengikut masa. Boleh faham tak ni? Boleh. Boleh Okay. So what is algebra expression?
Okay, algebraic expression is an expression that combines a number, variables or other mathematical entity with an operation. So, kalau kita ada satu number, variables dan kedua-duanya ada mathematical entity with an operation. Contoh K. K ni adalah unknown. Okay, jadi kita boleh panggil dia sebagai algebraic expression. Lepas tu x plus 2. So kat sini x plus 2. So dia kita boleh panggil dia sebagai algebraic expression sebab dia menepati syarat. Dia mesti ada variable, dia mesti ada variable dan number. Okay. Kalau tak ada number pun tak apa. Sebab bila ada variables, okay, lepas tu kita ada operation juga, kita boleh panggil dia sebagai algebraic expression. So 12YZ ada number, ada variables. Okay. Jadi ini adalah algebraic expression. Okay. So bila melibatkan ada unknown, ada variables, kita panggil dia sebagai algebraic expression lah. Okay. So how to represent algebraic expression from a situation? Okay. Contoh bag, satu bag. Dia ada berapa cookies? Okay. Kat sini kita tak tahu ada berapa cookies dalam tu. Okay. Kita wakilkan dia sebagai X. Okay. So cara penulisan tulis X sahajalah. Okay. So a bag contain X cookies. So kita ada X. Okay. Lepas tu kita tambah 2 cookies into the bag. Add 2 cookies into the bag. So asalnya dalam bag ni ada X cookies. So tambah 2 dalam ni. Okay, dia jadi X plus 2. Okay, nilai asal yang ada dalam bag kita still tak tahulah. So ini algebraic expression. Okay, dia belum melibatkan equation lagi. So kita tidak selesaikan nilai X tu. Okay, lepas tu remove 4 cookies from the bag. So asalnya ada X cookies. Kita buang, kita keluarkan 4. Jadi dia akan jadi X tolak 4. Okay, ini contoh situation yang kita boleh wakilkan sebagai algebraic expression. Okay, yang seterusnya kita ada 2 bags contains X cookies. So ada 2 bag. So dalam satu bag ada X cookies. So kalau darab 2 dia jadi 2X. Okay, 2X. Lepas tu a white bag contains X cookies and a pink bag contains Y cookies. So kat sini adalah X, dekat sini adalah Y. Jadi X tambah Y. Total dia jadi X tambah Y. Okay. And seterusnya, a white bag contain X cookies, a pink bag contain Y cookies, and another 4 cookies was added. So dia tambahlah semua. Okay, total dia. So X tambah Y tambah 4. So jadilah algebraic expression X plus Y plus 4. Okay. Yang ni macam mana kita nak represent algebraic expression from a situation. Okay. So jangan pening-pening dengan huruf tu, unknown tu. So dia sebenarnya adalah variable sahaja yang kita tidak tahu lagi nilai dia. Okay, bila kita tahu nilai dia dah tak jadi variable lah. Contoh ada 4 cookies dalam bag. So dia takkan ada variable lah sebab kita dah tahu nilai dia. Okay, bila kita tak tahu baru kita wakilkan dia sebagai algebra expression. Okay. Boleh faham? Boleh. Okay. So represent the situation using algebra expression. Mr. Hong buy 5 apples which cost Rmx and 7 oranges cost Rmy. Write an algebra expression to represent the total amount he need to pay. Okay, so kat sini dia beli 5 apple. Harga satu apple tu kita tak tahu. Lepas tu dia beli 7 orange. Harga orange pun kita tak tahu. So, bila kita tak tahu satu nilai, kita wakilkan dia sebagai variables. Okay, so katalah harga apple Rmx, harga orange Rmy. So, macam mana kita nak represent algebra expression? Okay, siapa boleh bagi tahu? Senyap terus. 5 equal to X kah? 5 equal to xy.
Kita tak belajar lagi equation Ini baru algebraic expression saja. Oh. Okay, kita ada 5 apple. Harga dia adalah RM X. Okay. So kira darab dengan X lah. So 5 darab X. Kalau tadi kan 2 bag dia jadi 2X. Oh, 2x, So 2x. kalau 5 apple darab dengan X jadi 5x. 5X. Okay, so untuk apple price adalah 5X. 5x. X. Okay, untuk orange 7x. 7y, 7y, 7y. 7Y. Okay, jadi total amount of money yang dia kena bayar 12. 12 apa? 12 xy. Confirm. 12 So kalau total Kalau total macam ni tadi. x. Oh, 5x plus 7y. Yes. Okay, so Okay. total adalah 5x plus 7y. Okay, so bila berlainan tu jangan tambah dulu So kita just write sahaja dia sebagai algebraic expression. Okay, kenapa nanti kita masuk. Okay, so contoh lain. Okay, write an algebraic expression for each of the following situation. Okay. So the first one, subtract 7 from a number x. So tolak 7. Jadi apa algebraic expression dia? 7 minus x. Subtract x from a number. Oh, x minus. Okay, x minus 7. Okay, betul. Irdina. Okay, next. The sum of y and z is divided by 9. Okay, hasil tambah y dan z dibahagi dengan 9. Y plus z divide by 9. Okay, betul. Y plus z divided by 9. Okay, C. The total number of people for X tents if each tent can accommodate 4 people. Okay, X satu times tent. 4. Okay, betul. X times 4 dia akan jadi X4. 4x. 4X. Tulis nombor 4x. di depan 4X. Okay. Banyak x. So, Madam Neo bought mkg of bream which costs RMP per kilogram and nkg of hardtail cat which costs RMQ per kilogram. What is the total payment? Macam tadi dia bagi nombor kan. Contoh yang Mr. Hong tadi, dia bagi nombor 5 apple harga X, 7 orange harga Y. Jadi kalau dia beli mkg, so dia akan jadi harga P. Apa dia? I. So kalau 5 darab S jadi 5X. Kalau M darab P jadi NP. MP PN? lah. Oh, MP. NP. So untuk hardtail cat, dia akan jadi tambah dengan NQ. NQ. Okay, betul. Okay, Oh, then the age of Nazmi is... Cikgu, Ya? RM tu payah bawa kah? Tak perlu tulis. Sebab kalau dalam algebraic expression, setiap huruf tu kita wakilkan sebagai variable kan? Jadi kalau kita tulis RM tu, nanti orang ingat RM tu adalah variable. Jadi tak perlu tulis RM dalam algebraic expression. So unit-unit semua tak perlu tulis. Okay, the age of Nazmi is H years old and Jagjit is K years old where the age of Izhar is twice the age
of Jagjit. What is the difference in age between Nazmi and Izhar? Okay. So Nazmi adalah H years old. 8 years old. Jagjit Jajit A. K kan? K kah? Okay. Okay, Izhar 2 kali dari Jagjit. Jajit K2 K2 K time 2 K 2K times 2 2K jadi 2K okay, 2K. 2K. Okay, jangan sebut tu. Okay. So dia kata nak difference in age between Nazmi and Izhar. So bila difference kita akan tolak. So dia akan jadi H minus 2K. 2K. 2K Okay. 2K. Okay So faham ke yang ni? Faham. Yang faham macam seorang je lah yang bersuara kan. Okay. 2 orang. 3, 4. Okay. Ini cara nak wakilkanlah dari situasi ke dalam algebra expression. So mungkin dalam our daily life kita tak adalah kata H years, K years. So biasanya kita just tak tahu sajalah. So kalau dalam pengiraan matematik kita boleh selesaikan, kita gunakan variables. Okay, kita wakilkan sebagai huruf. Okay. So that's why jangan pening-pening dengan huruf. Huruf ni just wakil saja. Okay. Okay, how to determine the value of algebra expression? Okay, the value of algebra expression can be determined by substituting the variable with the given values. Okay, example, given that x equal to 2 and y equal to 3, calculate the value of 8x minus 5y plus 7. Okay, so ini kita nak cari value of algebra expression kalau diberi nilai sesuatu variables itu. Okay. So katalah kita ada 8x. Sorry. 8x tolak 5y tambah 7. Okay. Diberi x sama dengan 2. Y sama dengan 3. Okay, sabar. Okay, kita substitute. Okay, kita gantikan nilai x dengan y kepada nilai yang dia beri. Okay, jadi 8x sebenarnya adalah 8 darab x kan? Darab 2. Okay, so cara ganti kita buat kurungan. So, gantikan 2. Tolak 5. 5 darab 3. Darab 3. Tambah 7. 7. Okay, then baru kita cari nilai. 8 darab 2. 16. 16. Tolak 5 darab 3. 15. 15. Tambah 7. 7. So, 16 tolak 15 sama dengan 1 tambah 7 jadi 8. 8. Okay, so tu cara nak cari value of algebra expression. So, kita gantikan sahaja nilai dia. Okay. Okay, kita pergi contoh lain. Okay, given that P equal to 5, Q equal to 2, and R equal to negative 4. Find the value of each of the following expression. Okay. So, first kali A 2 P tambah Q. Okay. So, gantikan nilai P berapa? 12. P equal to 5. P equal to 5 plus Q equal to 2. Plus 2. Okay, so 2 darab 5. 12. 10. 10 tambah 2. Jadi 12. Okay, buat satu-satu. Jangan terus. Okay, 16, 10. Okay, betul. Okay, then B. Okay, 3Q tolak 4R tambah 8. Okay, gantikan. 3. Q sama dengan? Q sama dengan 2. 2. Betul. Tolak 4. 4R. 4. Negative 4. Plus 8. Okay, so 3 darab 2. 6 lah. Okay.
So, negatif 4 darab negatif 4. 1. 1. 4 dalam 4 berapa? 16. Okey. 16. So, bila negatif darab negatif dia jadi positif. Okey, so positif 16. So, maksudnya dia jadi tambah 16 lah. Okey, sebab ni negatif jumpa negatif Okey. So, tambah dengan 8. Okey, so jadi 6 tambah 16 tambah 8. 30. Okey, dapat Dapat. Okey. Then 5 minus P minus R. Okey, so gantikan 5. P sama dengan 5 5. tolak R sama dengan negatif Negatif 4. 4. Jadi tambahkan. Ya. Okey, so jadi 5 tambah 25. 4. 5 tambah 4 berapa? 29. 5. 5 tambah 4, 9. 9. Okey, so 5 darab 9, 5 darab 45. 45. Okey. So dalam pengiraan, ingat balik untuk topik rational number tu, dalam kurungan kena selesaikan dulu. Okey. So dia letak kurungan tu kan. So selesaikan dulu dalam kurungan baru awak darab dengan 5 kat luar tu. Okay, then R over 2 plus 7Q minus 3. So, R is negative 4. Sorry, saya tulis dulu. So, R is negative 4 over 2 plus 7 times 2 minus 3. Okay, so berapa? Negative 4 over 2. Negative 4 over 2 jadi negative 2. Okay, plus 7 times 2 is 14. 14 minus 3. Okay, so negative 2 plus 14 jadi 12 kan? So 12 tolak 3 dia jadi 9. Okay. So mana yang problem lagi dengan positif negatif ni, awak belajar balik topik ni lah. Topik rational number tu Okay, dah? Dah. Okay. Next. Okay, so kita pergi kepada like terms and unlike terms. Okay, so apa itu like terms? Like term contain the same variable with the same power. Okay, so contoh 4K and 2.5K. So variable dia sama K dengan K. Jadi dia adalah like terms. Okay. Lepas tu 1 over 2 X and X. So dua-dua ada variable X. Walaupun dia punya nombor di depan lain. Okay. Tapi kita tengok variable sahaja. Okay. So kalau variable dia sama. Okay. Huruf dia sama. Kuasa dia sama. Okay. Jadi dia adalah like terms. Okay. So unlike term contain different variables or the same variable with different power. Okay. Contoh 2X and 5M. So variable dia lain. X dengan M tak sama kan? So jadi unlike terms. Okay. Yang kedua 5K and 3KX. Walaupun dua-dua ada K. Tapi variable untuk 3KX ni dia ada K dan X. Jadi dia bukan term yang sama lah. So unlike terms.
Ataupun contoh lain boleh kata 2m squared and 2m. Okay. So dia dua-dua ada m. Okay, variable yang sama. Tapi untuk term yang pertama, dia ada kuasa 2. Okay, m kuasa 2 dengan m, dia bukan term yang sama lah. It's not, is unlike term. Okay. So kena bezakan lah. So like terms hanya variable yang sama dengan kuasa yang sama. Okay, dengan with the same power. Okay. So kalau variable dia berbeza, dia punya kuasa pun berbeza, dia adalah unlike terms. Okay, penting untuk awak tahu like terms dengan unlike terms ni untuk kita, untuk operation tu nanti. Okay, tapi kita tengok dululah. You need to identify the like terms and unlike term dulu. Okay, so the first one, 4xy and xy over 2. Is it like term or unlike term? Like term. Kenapa like term? Sebab XY. Okay, dua-dua ada xy. Okay, walaupun dia punya koefisien tu berbeza, dia adalah term yang sama. Okay, jadi dia adalah like term. Okay, B12PQ and 12PR. Like term Unlike or term. unlike term? Unlike term. Unlike term. Sebab? PQ dan PR. Okay. So, PQ dengan PR tak sama. Walaupun dua-dua ada P, tapi Q dengan R dia berbeza. Okay, jadi dia adalah unlike term. Okay, yang next one. 3ABC, 0.5BCA. Like term or unlike term? Like term. Like term. Kenapa like term? Semua jarak like term ni. Tapi kalau terbalik, like term lah, cikgu. Okay. So, walaupun dia terbalik, ABC, okay, 0.5, kita boleh susun balik lah. ABC juga. Jadi, dia adalah like term. Okay. Walaupun dia terbalik tu, kita boleh tukarkan kedudukan dia. Sebab algebra ni dia, kita wakilkan sahaja kan dia punya value tu. Sebab A darab B darab C, okay, sama je dengan B darab C darab A. Kan? Benda yang sama kan? Ya. So, susunan dia tak ada masalah. Janji dia punya term, dia punya variable tu sama. Okay. Okay, D, negative 7H and 6H square. Unlike term. Okay, this one is unlike term sebab H tu ada kuasa 2. Okay, kuasa dia tak sama. Okay. Alright. So, algebraic terms is when a number combined with a variable, we call it as algebraic terms. Okay. So, contoh, 2x plus 3xy. Ini adalah algebraic expression kan? Ini adalah expression. Okay. So, 2x is a product of 2 and x. Okay, 2 ni adalah number. And x is the variable. Okay. So, bila ada number, darab produk number dengan variable, kita akan panggil dia sebagai algebraic terms. Okay. Macam 3xy, 3 is the number. Xy is the variables. Okay. Bila ada combination antara number dengan variable, kita panggil dia sebagai algebraic terms. Okay. Satu lagi saya nak tanya. Is X is an algebraic term? Adakah X adalah algebraic term? Siapa boleh bagi tahu? Krik-krik.
Saya ingat terus. Tak apalah, saya tanya, saya jawab sendirilah. Okay, so algebraic untuk X dia adalah algebraic terms. Okay, sebab algebraic term combine number dengan variable kan. Okay, tapi X ni sebenarnya dia adalah 1 darab dengan X. Okay, sebab apa-apa number kan kita darab dengan 1, dia akan jadi number tu sendiri. Okay, jadi kalau apa-apa variable darab dengan 1 pun, dia akan jadi variable tu sendiri. Okay, jadi dia still adalah algebraic terms. Okay, so identify the algebraic term for each of the following algebraic expression. Okay, so ada berapa term dekat sini? Satu. Okay, so term yang pertama adalah X. Term yang kedua adalah 5X. Oh, Okay. 5x. Okay, yang ni 8x, 7y. 8X and 7Y. Okay, this one PQ to Q. To Q. Tokyo. negative 2Q lah. Okay, 13 tu? Tak ada pasangan. Okay, dia number je lah. Hanya sekadar number sahaja. Hanya Okay, sekadar so number. M squared negative 2M and N. Okay, so untuk term simbol di depan, contoh positif and negatif tu kita bawa sekali. Okay, macam 2M ni dia adalah negative 2M lah sebab dia tolak kan. Okay, macam N dia positif N. So kita tulis N saja. So kalau dia ada negatif, kita tulis sekali negatif dia. Okay. Alright. So coefficient of algebraic term. So coefficient is the factor in a product. Okay. Contoh kan, 5x ni adalah 5 darab x, betul tak? Betul. Okay. So 5 is the coefficient of x. Jadi coefficient ni adalah factor lah. Factor bagi satu algebraic term tu. Okay. So kalau kita nak coefficient of x, kita carilah factor bagi x adalah 5. Factor bagi 5x adalah 5. Okay. So untuk negative 3kx. So negative 3 is the coefficient of kx. Okay. And 15mn. Okay, 15mn. Okay, 15n is the coefficient of m. So kalau kita nak coefficient of m sahaja, kita dapatlah 15n. Okay. Tapi kalau saya nak coefficient of n, apa dia coefficient of n bagi 15mn? So coefficient untuk n adalah 15m. Okay, yang selain dari n tu, itulah dia punya coefficient. Okay, boleh faham ke coefficient ni? Yang 45 mn tu tadi, cikgu terangkan lagi je. 45? Yang cikgu kata is 15n tu coefficient of m. Okay, macam ni. Okay, kalau kamu nak tahu cara mudah lah sebenarnya untuk cari coefficient kan. So, contoh kita nak coefficient of m. Okay, kita nak coefficient of m. Jadi, kita tutup m ni. Apa yang tinggal? N. N sahaja ke? 45n. 15 kan? 15n. Okay. Oh, 15 kah tu? 15. Okay. So, the coefficient of m is 15n. Okay. So, kalau saya nak coefficient of n. So, apa yang tinggal kat situ? 15m. Okay, 15m. Okay. So, kalau macam ni, negative 3kx kan? So, yang ni negative 3kx. Okay. Saya nak coefficient of x. Negatif 3k. Okay, betul. So, negative 3k. So, kalau saya nak coefficient of k, Negatif 3x. negative 3x. Itulah coefficient. Okay, satu lagi. Okay. Kalau saya ada
2x square. So, saya nak coefficient of x. 2 square. 2 square. Confirm? Eh? Okay. So, ni adalah 2 darab x. Darab x kan? So, dia Ya. ada 2x, 2 kali x kan? Oh, 2 kali So, X. kita 2x. potong 1. So, dia jadi 2x. 2x. So, kalau ada kuasa, awak kena ni lah. Kena tengok balik lah. Okay. So, in the term of negative 3k squared mn, state the coefficient of k squared mn. Okay, what is the coefficient of k squared mn? So, k squared mn. So, apa coefficient dia? 3. Negative 3. Oh, negative 3. Negative 3. Okay, next. Coefficient of negative mn. 3k2. 3k apa? 3k square. 3k squared. Square. Okay, betul. And the coefficient of 3k squared. Negative mn. Negative mn, betul. Okay, yang ni semua ada dalam buku teks. So, boleh tengok balik lah nanti. Okay. Then, kita masuk kepada adding and subtracting dulu Okay, so adding and subtracting two or more algebraic terms. Okay, so cara untuk add or subtract, dia mesti first kali kita gather the like terms. Ni yang penting kita kena tahu like terms tu. Okay, lepas tu kita hanya boleh add or subtract the like terms. Yang unlike term jangan pula awak tambah atau tolak So kita boleh add or subtract hanya like term sahaja. Okay, so lepas tu okay, kita tengok contoh lah. 6p plus 2q minus 2p plus 4q minus 3. Okay. So, first kali kita gather like terms. Okay, so 6p dengan apa lagi 2p. like term dia? 2p. 2p. Ingat tak saya kata? So, dia punya setiap terms tu simbol di depan kita bawa sekali. Jadi, sebab dia punya P ni, 2P ni adalah negatif. Jadi, kita akan bawa sekali dia punya negatif tu. So, jadi 6P minus 2P. Okay. And then, susun balik 2Q plus 2Q plus 4Q, 4q minus 3. Okay. Kamu tengok note tepi tu When arranging like term, the operation sign which lies before the term must be transferred together. So, kalau kamu nak kumpulkan dia punya like term, mesti transfer sekali dengan simbol di depan dia. Faham Faham. Okay. So, 6P minus 2P dia jadi? 4p. Okay, betul. 4P. Okay. So, bila tolaklah nombor dia. Okay. So, 2Q plus 4Q. 6q. Positif or negatif? Negatif. Why negatif? Positif. Made positif. Positif. Jangan confuse. 2Q tambah 4Q. 6Q kan? Positif kan? Positif. So, minus 3. Kalau positif temu dengan positif tak negatif lah cikgu. Different sign baru jadi negatif. Oh. Ni awak tambah lah. 2 tambah 4 berapa? 6. 6. 6 tu positif ke negatif? 6 positif. Positif. Positif lah kan? Jangan confuse. 6 tolak 2 berapa? 4. 4. 4 tu positif ke negatif? Positif. Positif. Okay. Next. Okay, kita tengok contoh lain lah. Okay, 3x plus 5y plus 8y minus y minus 9. Okay, so first kali kita buka kurungan dululah. Okay, so 3x plus 5y plus 8x minus y minus 9. Okay, so bila di luar kurungan plus, dia tak ada berubah apa-apa lah.
Okay, yang dalam kurungan tak akan berubah apa-apa. So, cuma bila negatif je nanti akan berubah. Okay, then 3x plus 5y, kita kumpulkan like terms. So, dia akan jadi 3x 3x plus 8x. plus 8x plus 5y. Sorry, plus 5y minus y minus 9. Okay. Then 3x plus 8x. So, tambahkanlah 3 tambah 8 berapa? 11. 11x. Okay, tambah. Okay, 5y 5y tolak y. tolak y. Hai, Macam mana nak tolak? 4y kah? Y koefisien berapa? Y coefficient. Kira 5y. 5y. confirm 5y. 5y. 5y tolak y. So, 5y contoh tolak kita y. ada 5 apple 5 apple. Hai, tolak dengan 5. 1 apple. 5 apple tolak 1 apple. 4. Jadi berapa? Jadi 4 4. lah. So, 5y tolak 4y jadi 4. 4y. Oh. Tolak 9. Okay. So, unlike term tak boleh tambah tolak. Jadi, kamu tinggalkan je lah. Tolak 9. Tolak Macam 9. ni je lah kan jawapan dia. Ya. Cikgu. Pemudahkan. Sampai sini je. Yang unlike term kita tak boleh tolak atau tambah. Okay. Faham. Okay, then 12mn minus 4p. Okay, buka kurungan dulu. Okay, tambah dia tak ada berubah dalam kurungan tu. Tolak sahaja. So, bila tolak, yang bila negatif jumpa positif. Okay. So, negatif jumpa positif akan jadi negatif kan? So, different sign akan jadi negatif. While the same sign akan jadi positif. So, jadi 10 ni adalah positif kan dalam kurungan. So, bila jumpa negatif, dia akan jadi negatif. So, akan jadi tolak 10 mn. Okay. Negatif jumpa positif. Okay, dia akan jadi tolak P. Negatif jumpa negatif, dia akan jadi tambah 2. Okay. Ni rule dia lah. Rule arithmetic kan. So, bila dalam kurungan, kat luar ada negatif. So, kamu tengoklah positif, negatif, positif tu. Yang tu dah belajar kan? Tolak 4 tambah 2. Okay. So, 12 mn. Kumpulkan lah. Okay. Tolak 10 mn. Lepas tu tolak 4p. Tambah 7p. Tolak p lagi. Tambah 6. Tambah 2. Okay. Ni kita kumpulkan like term Yang ni just kita gather lah. Okay. So, 12 mn minus 10 mn. 2 mn. 2 mn. Okay. Lepas tu negative 4p plus 7p minus p. Plus 7p minus p. Negatif 4p. Boleh tekan calculator kalau nak tekan. 4 plus 3p. Ya, 3p. Negative 4 plus 7 jadi berapa? Negatif 4 plus... negatif 4 plus 7. Okay, betul. 3. 3p. 3 minus 1? 3 minus 1 2. Jadi 2p. plus 2p. Plus Plus 2p. 6 plus 2, 8. Okay. So, ni dah jawapan dia. 2mn plus 2p plus 8. Okay. So, yang bawah ni ada lagi latihan lah. Okay. So, plus minus untuk arithmetic ada problem ke? Ada problem lagi ke? So, dia sebenarnya kamu just tambah atau tolak term yang sama sahaja. Okay. Unlike term, jangan buat apa-apa untuk tambah dan tolak. Okay. Untuk darab bahagi tu kemudian lah. Okay.
So, ada apa-apa soalan? Tak ada. Confirm. Okay, tak ada. Okay. So, ni yang terakhir lah kita try ya. Let's simplify each of the following. A 3x minus 2y plus 5x plus 9y. Okay. So 3x minus 2y plus 5x plus 9y. So jadi 3x plus 5x minus 2y plus 9y. Okay. So 3x tambah 5x jadi 8x. 8x. Okay. Negatif 2y tambah 9y. Negatif 2 tambah 9 berapa? 7. Positif ke negatif? Okay, dia positif kan? So, jadi tambah 7y. Okay. So, awak tambah ke tolak dulu. Okay, tengok jawapan dia positif atau negatif. So, simbol di depan akan ikut tu. Okay. Alright. So, okay. Saya nak tunjuk soalan E lah. Sebab soalan E susah sikit kan. Okay, nampak ada pecahan tu. Okay. Yang lain tu saya rasa awak boleh buat sendiri nanti. Okay, so 2/3 FG. Okay, minus 9mn. Okay, negatif jumpa negatif akan jadi positif. So, jadi plus 1/2 FG. Okay, plus 3mn minus 1/6 FG. Okay, so kumpulkan semua like terms. 2/3 FG plus 1/2 FG minus 1/6 FG minus 9mn plus 3mn. Okay. So, 2/3 plus 1/2 minus 1/6. Cuba kira. Okay, 2/3, 4/6, 3/6. 4 tambah 3, 7. Tolak 1. 6/6 kan. Dapat berapa? Tukar yang bawah dulu kan, cikgu? You kalau nak cepat pakai je calculator. Tapi kalau nak ikut cara manual, you kena samakan penyebut lah. So 2/3 jadi 4/6. Okay. Plus 1/2 dia jadi 3/6. Okay. Minus 1/6. Okay. So 4 tambah 3, 7. Tolak 1, 6. So 6/6 sama dengan 6/6 sama dengan 1 lah. Kan? 1. Okay. So 1 1 FG kita tak tulis 1 FG. Kita just tulis FG sahaja. FG. Okay. So tolak. Okay. 9. Oh sorry. Bukan tolak lagi. So negatif 9 mn tambah 3. Negatif 12 mn. 12. Negatif 9 tambah 3. 9 tambah 3. Negatif 9 tambah 3. Negatif 6. Negatif 6. Okay. Negatif 6. So dia akan jadi tolak 6 mn. So basic arithmetic kamu refer pada koefisien yang nombor lah. Okay. Dan kamu tolak atau tambah je lah kat situ. Okay. So hasil dia akan jadi simbol dia juga. So kalau negatif dia akan jadi tolak lah dekat situ. Okay. So macam ni lah cara kamu nak simplify yang melibatkan tambah atau tolak algebra expression. Okay. So ada apa-apa soalan lagi sebelum kita habiskan?
No, ada. tak ada soalan Okay, so saya harap awak boleh faham lah macam mana nak selesaikan algebra expression problem-problem dia yang melibatkan arithmetic lah. Sebab selalu kat sini yang awak problem. Okay, so jangan pening-pening dengan huruf-huruf yang ada tu. Okay, dia cuma variable saja. So dalam algebra expression tidak perlu selesaikan, belum lagi selesaikan. Okay, dalam linear equation je nanti baru kita cari nilai tu. Tapi tu pun tak susah sangat. Okay, nanti saya ada cara lah yang lebih mudah. Okay, so far saya harap awak faham lah. Okay. So kalau tak ada apa-apa, kita stop dulu kelas kita kat sini. Nanti next class kita akan sambung untuk aritmetik bahagi dan darab. Okay. Oke. Okay, so kalau tak ada apa-apa, kita jumpa kelas akan datang. Okay, Thank thank you you. cikgu.